أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر رب تمم بالخير رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا اللهم دفع عنا الغلا والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة ما ظهر منها وما بطن برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين أما بعد فيا أيها المؤمنون اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. Jemaah muslimin muslimat mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Pertamanya marilah sama-sama kita memuji dan merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kita kehadrat Allah, kerana kita masih lagi diberikan kesihatan, dikurniakan masa yang lapang untuk sama-sama kita berada di dalam majlis ilmu pada pagi ini. Bertepatan kita berada pada pagi yang penuh dengan keberkatan, yakni pagi Jumaat, dan juga kita berada pada bulan yang penuh dengan keberkatan yang disebut sebagai bulan Rajab di antara bulan-bulan haram. Mudah-mudahan apa yang kita laksana dan kita kerjakan ini Allah Ta'ala akan ganjarkan kepada kita dengan pahala yang berlipat ganda, dan setiap kesungguhan dan usaha untuk kita sampai dalam majlis ilmu pada ketika dan saat ini akan menjadi asbab Allah lindungi kita daripada sebarang wabak penyakit, asbab untuk Allah Ta'ala memberikan kita kesihatan dan keselamatan, seterusnya memudahkan setiap urusan kita, baik urusan dunia maupun akhirat. Amin ya rabbal alamin. Muslimin muslimat dirahmati oleh Allah Ta'ala sekalian, seperti mana biasa kita membicarakan sebuah kitab yang berjudul Al-Lu'lu' lil Mu'minin, iaitu kitab yang bermaksud permata buat orang yang beriman, yang mana dikarang oleh Datuk Seri Dr. Zulkifli Al-Bakri, yang mana sekarang ini menjawat jawatan sebagai Menteri di Jabatan Perdana Menteri. Alhamdulillah, yang mana kita dapat membahaskan buku beliau ini daripada awal beliau menjadi mufti dan hari ini dah jadi menteri. Jadi mudah-mudahan sidang jemaah yang dirahmati oleh Allah Ta'ala sekalian, apa yang dikarang dan apa yang bakal kita kupas ini akan memberikan kita teladan dan juga kebaikan yang banyak dalam memimpin kehidupan kita selaku hamba kepada Allah Ta'ala, insya-Allah. Muslimin dan muslimat, kita hari ini insya-Allah akan masuk kepada kisah teladan pada muka surat pada muka surat 119. Kisah teladan yang mana duduk di bawah tajuk kelebihan beramanah. Kita belum cerita lagi berkenaan dengan kisah teladan yang dibawa oleh pengarang kitab kita. Baik. Kisah teladan berkenaan dengan kelebihan beramanah ini diriwayatkan bahawa seorang lelaki yang telah menuju ke Baitullahil Haram, iaitu Kaabah, untuk menunaikan haji. Setelah tiba di kota Mekah, lalu dia menyimpan wang sebanyak 1000 dinar pada seorang yang jujur dan berakhlak mulia. Kemudian orang kaya itu menuju ke Arafah untuk berwukuf di sana. Ini cerita sidang jemaah, yang mana kisah ini diambil dan dikutip daripada kitab Al-Kabair yang dikarang oleh Al-Imam Zahabi rahimahullah ta'ala. Imam Al-Zahabi rahimahullah ta'ala, kalau kita buka
kitab Al-Kabair, kisah ini ada terkandung pada muka surat 48 dan 49. Nah, kisah ini ada dinakalkan, ada yang dihikayatkan oleh Al-Imam Zahabi rahimahullah ta'ala. Yang mana kalau kita lihat teks asal dalam kitab Al-Kabair, dia tak sebut waruya, dia tak kata diriwayatkan. Tetapi Imam Az-Zahabi dia menggunakan istilah wa hukiya anna rajula minal aghniyai ila baitullahil haram. Dihikayatkan pernah satu ketika seorang laki-laki berjalan menuju ke Baitullahil Haram. Dihikayat, bukan riwayat. Baik. Kalau kita tengok nanti kita cermati cerita dan kisah ini daripada sudut kesahihannya. Tapi kita belum masuk kepada bab yang menjadi perbahasan yang agak-agak panjang dan menjadi perbahasan yang agak panah dari kalangan para ilmuwan berkenaan dengan kisah ini. Baik. Diceritakan seorang laki-laki, dia membuat haji. Dan ketika itu dikisahkan laki-laki ni bukan orang biasa, tapi dia dari kalangan orang yang kaya. Yang kaya pergi buat haji. Sebelum dia nak pergi, yang katanya melaksanakan ibadah haji ini, maka dia telah menitipkan simpanan dia sebanyak 1000 dinar. 1000 dinar ni bukan sikit. Dinar ni mah. Dia simpan kepada seseorang yang sangat dipercayai, dan dipercayai orang ini berakhlak dengan akhlak yang mulia. Kemudian orang kaya tadi ini dia pergi melaksanakan kemuncak kepada haji, iaitu wukuf di Arafah. Maka dia melaksanakan wukuf di Arafah. Setelah selesai dari wukuf dan amalan hajinya yang lain, dia kembali ke Mekah dan mendatangi rumah orang yang dititipkan wangnya dahulu itu. Artinya apa sidang jemaah? Dia pergi balik rumah orang tu, minta balik. Tengok duit dia ada lagi tak ada. Maka didapatinya orang itu sudah pun mati. Dia simpan ke orang tadi tu. Balik-balik nak tuntut balik duit dia yang 1000 dinar tadi tu. Tetap dengar cerita orang yang diamanahkan itu meninggal dunia dah. Bila mana meninggal dunia, orang kaya tersebut lalu bertanya hal itu kepada keluarganya tentang wang yang disimpan pada orang itu, dan keluarganya menjawab, kami tidak tahu apa pun tentang simpanan itu. Ni satu masalah besar. Bukan RM10 yang hak simpan tu, bukan 500 dah, ni 1000 dinar. Besar dia punya nilai. Balik-balik tanya, mana tuan yang saya bagi tu? Dia kata dah meninggal. Datuk, duit saya pergi mana? Kami tak tahu cerita apa pun. Agak-agak kalau kena kat batang hidung kita lagu mana? Kan? Jangan buat pasal ni duit banyak ni nak simpan ni. Jangan buat main-main kan. Jadi orang ni pun dia dengar macam tu, nak buat lagu mana? Orang pun dah mati, keluarga tak tahu. Akhirnya orang kaya itu bertanya kepada seorang ulama di Makkah. Dia tak puas hati, macam mana cara dia nak tuntut? Itu hak dia. Kan? Itu hak dia. Maka dia pun pergi tanya kepada alim ulama, cara mana nak buat dan kaedah apa nak buat. Sebab itu sidang jemaah, apa saja masalah kita ni, kalau kita buntu, kita tanya pada orang yang alim. Tapi kita kena tanya pada tempat yang betul. Jangan tanya pada tempat yang tak betul. Maksud kalau kita tanya lagu mana ni, pergi tanya Alung, cara mana nak buat ni? Dia bagi tahu cara dia lah. Hampir ugut dia sampai dia bagi. Itu cara Alung lah kan. Tapi dia cara yang kata alim ulama ni, dia akan cari dan dia akan mencermati bagaimana cara nak mendapatkan balik hak diri dia. Sebab itu agama dia ada ajak pada kita, kalau hak kita ni tak diberikan semula, cara mana dan kaedah mana untuk kita dapatkan dia dengan cara yang tidak terlarang melalui syarak. Tapi kita hari ni bila mana nak dapatkan hak kita, kita membelakangkan perihal perkara-perkara yang bersangkutan dengan hukum. Yang kita matlamatkan apa? Asal aku dapat, biar pilah bertumpah darah ke, putus adik-beradik ke, apa ke, yang penting aku boleh dapat apa aku nak. Hak ni agama tak ajak. Maksudnya kita ni nak dapatkan hak kita, kita tahu tu hak kita, tapi mesti melalui saluran yang betul. Saluran yang betul. Baik. Kemudian dia pergi jumpa ulama.
dengan memberitahu tentang keadaannya dan wangnya yang disimpan kepada orang yang jujur itu. Ulama itu menjawab, nanti di tengah malam pergilah engkau ke perigi Zamzam dan lihat ke dalamnya, kemudian panggillah nama si fulan itu. Maksudnya orang yang dititipkan duit tu. Pi kat telaga Zamzam tengah malam, pi seru nama orang yang dah mati tu di telaga Zamzam. Jika dia termasuk dalam penghuni syurga, kata ulama ni, maka dia akan menjawab panggilanmu. Dia akan menjawab panggilanmu. Maka orang kaya itu pergilah menuju ke perigi Zamzam pada waktu malam, lalu memanggil nama orang itu sekali dan dua kali, dan seterusnya, namun tidak ada yang menjawab panggilan itu. Maka keesokannya orang kaya itu menemui sekali lagi ulama Mekah itu serta menceritakan apa yang telah berlaku pada malam tadi. Mendengar khabar itu, ulama itu pun mengucapkan kalimah istirja, yakni inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Aku khawatir bahawa temanmu itu jangan-jangan dia tidak termasuk penghuni syurga. Sekarang cuba kamu pergi ke Yaman. Di sana ada satu perigi Barahud namanya. Ni kisah ni agak-agak panas, dibahaskan oleh para ilmuwan berkenaan dengan status kesahihannya. Tapi dengar dulu. Barahud namanya, yang pernah dikatakan orang bahawa perigi itu adalah mulut neraka Jahannam. Lalu datanglah dia di malam hari serta panggillah nama si fulan itu. Jika dia termasuk penghuni, maka dia akan menjawab panggilanmu itu, dan tanyakanlah kepadanya tentang wangmu itu ada di mana. Maka pergilah orang kaya itu menuju ke Yaman, lalu bertanya kepada orang tentang tempat beradanya perigi Barahud itu. Akhirnya dia ditunjukkan orang tempatnya. Pada malamnya dia datang ke perigi Barahud itu, lalu memanggil nama orang yang pernah menerima barang simpanannya itu. Maka dengan serta-merta orang itu menjawab. Di perigi telaga Zamzam, yang kata ulama ni, kalau kata dia termasuk dari kalangan ahli syurga, dia akan menyahut panggilan kamu. Tapi kalau kata tak ada, maka kemungkinan dia berada di satu tempat lagi yang disebut sebagai Barahud, yang menjadi mulut neraka Jahannam. Ini pandangan saja. Hadis berkenaan dengan Barahud itu sebagai pintu ataupun mulut neraka Jahannam tak ada satu pun. Cuma ada hadis menceritakan tentang buruknya air yang dimiliki oleh Barahud itu. Nanti kita akan kupas berkenaan dengan hadis tersebut. Baik. Bila dia memanggil nama orang yang pernah menerima barang simpanannya itu, maka serta-merta orang itu menjawab. Di telaga Barahud, dia menjawab. Maka orang itu bertanya, di manakah engkau simpankan wang emas dinar aku itu? Maka orang itu menjawab, aku telah menyimpannya di suatu tempat di rumahku, dan aku tidak percaya kepada sesiapa pun, sekalipun anakku sendiri. Nampak? Nak cerita amanah tak amanah dia ni, kan? Luruh tak luruh dia ni, sampai anak dia, waris dia pun tak bagi tahu. Kalau ada orang mai nak tuntut harta dia, ni harta dia, bagi balik. Nak cerita dekat anak sendiri pun dia tak percaya. Dia sorok. Maksudnya dia hanya diri dia saja yang tahu. Sekarang pergilah engkau ke tempat ini dan itu, dan galilah di situ, nescaya engkau akan menemui dinarmu itu. Dia bagi tahulah dekat sini, dekat sini, kat sini dan sebagainya. Maka kemudian orang kaya itu bertanya, apakah yang menyebabkan engkau berada di sini, sedangkan engkau adalah orang yang baik, dan kami semua bersangka baik terhadapmu? Maka orang itu menjawab, aku mempunyai seorang saudara perempuan yang miskin, dan aku tidak mempedulikannya dan bertanyakan hal keadaannya, serta tidak merasa kasihan kepadanya. Maka kerana itulah Allah telah menyiksaku di sini dan menempatkan aku di neraka Jahannam. Wal'iyazubillah. Untuk membenarkan cerita ini, disebutkan di dalam sebuah hadis sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu Imam Az-Zahabi bila mana mencermati kisah ini, dia sandarkan kepada kita satu hadis berkenaan dengan
Nabi menyebut la yadkhulul jannah qati'ur rahim. Maksudnya tidak akan masuk syurga orang yang memutuskan hubungan silaturrahim. Hadis riwayat Imam Muslim dan Abu Daud, yang mana hadis ini sahih. Yang nak membenarkan cerita ni bagi tahu orang tu baik tara mana pun dia tak mampu untuk berada di syurga Allah Ta'ala sekiranya dia memutuskan silaturrahim. Sebab itu sidang jemaah, kalau kita lihat kisah ni berkenaan dengan Telaga Barahud ini dibahaskan oleh para ulama dengan panjang lebar, sehingga kalau kita lihat penjelasan berkenaan dengan Telaga Barahud ini, ada tak Nabi sebut tentang Telaga Barahud ni? Kalau kita lihat di dalam kitab Al-Imam At-Tabarani meriwayatkan bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan khairu ma'in ala wajhil ard ma'u zamzam fihi ta'amun minat ta'am wa shifaa'un minas saqam wallahi ma ala wajhil ardi ma'u syarr mimma in bi'ru biwadi barahud atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW pernah menyebutkan sebaik-baik air yang ada di atas muka bumi Allah Ta'ala ini ialah air Zamzam. Kerana apa? Padanya adalah makanan dari segala makanan. Maksudnya apa? Kita ni kalau kata tak makan apa pun, minum air Zamzam tu memadai. Sebab itu ada orang kadang dia duduk dalam Majlis Haram tu lama macam mana pun dia tak pi pun cari shawarma ke apa dia. Dia duduk minum air Zamzam tu, yang mana pun kadang-kadang adalah orang bagi dia kurma apa ni semua, perut dia tak lapar. Pasal apa? Mukjizat, kelebihan yang ada pada air Zamzam. Ada orang tanya, dia kata, "Ustaz, saya minum air Zamzam ni di Mekah, dengan bawa balik Malaysia ni rasa dia lain sangat. Pasal apa?" Pasal apa? Jawapannya sidang jemaah yang dirahmati oleh Allah Ta'ala sekalian, kerana sifat pH air tu dia mula berubah. Tu saja. Kalau kata air tu ada kat tanah haram, memanglah dia kekal dia punya tu, kan? Dia bawa balik sini, banyak maksiat, dosa, hak tu dia berubah tu jadi kelat apa semua. Dah. Benda tu tak ada dalil yang menguatkan perkara tersebut. Dia berubah disebabkan kerana dosa dan sebagainya, tak. Dia berubah secara saintifiknya kerana apa? pH air itu berubah. Maksud tahap yang disebut sebagai kealkalian air itu berubah. Kita sedia maklum, air Zamzam ni memiliki sifat kealkalian yang sangat tinggi. Alkali yang sangat tinggi. Ada orang dia kata apa? Dia buat kajian disebut, kita ni kalau minum air alkali yang terlalu tinggi, maka akan merosakkan sistem tubuh badan kita. Hak tu alkali yang dibuat secara sintetik. Macam contoh kita tengok kan, ada penapis-penapis air yang memproses air, yang mana boleh mengeluarkan air yang bersifat alkali. Seperti yang paling popular kita tengok, Kangen water, kan? Maksudnya dia punya mesin tu berbelah ribu, kan? Artinya apa? Hak tu kalau tinggi sangat, ialah tak boleh diamalkan. Tapi yang hak alkali yang ada pada air Zamzam ni, dia main daripada mana? Mineral, semula jadi. Maka sebab itu kata Nabi SAW, air Zamzam adalah air yang terbaik yang ada di atas muka bumi Allah ini, yang mana dia adalah makanan dari segala makanan dan penawar bagi segala penyakit. Penawar bagi segala penyakit. Sebab itu dalam hadis yang lain, Nabi SAW mengajarkan kepada kita bila mana meminum air Zamzam, dia ada doa dia, kan? Dia ada doa dia. Artinya kita nak minum air Zamzam, kita berdoa, dan Nabi sebut dalam hadis, ma'u Zamzam lima syuribalah. Sesungguhnya air Zamzam itu mengikut niat si peminum dia. Maksudnya orang yang minum air Zamzam tu, dia niat apa dia minum, insya-Allah benda tu akan jadi mujarab untuk diri dia. Contoh hari ni kita ada air Zamzam, kita minum, kita mohon, kita minta pada Allah, mudah-mudahan
kita terhindar dan kita terlindung daripada penyakit yang menular hari ini yang disebut sebagai COVID-19 tu. Kan? Corona tu kan? Corona kereta kan? Corona tu kan? Dan orang tersilap sebut, oh takut betul lah ni Corolla ni, Corolla kereta bang oi. Kan? Corona ni artinya apa? Ni satu benda yang perlu kita teliti. Maksudnya kita ada yang kata vaksin tu. Bukanlah kata dah minum air zam-zam, nasihat-nasihat daripada badan berwajib seperti Kementerian Kesihatan dan sebagainya kita tak indahkan dah. Hari ni kan kita tengok kerajaan negeri Perlis telah mengeluarkan warta 13 hari bulan hari ini tidak ada pelaksanaan solat Jumaat. Masing-masing diminta untuk melaksanakan solat zuhur di rumah masing-masing. Kenapa? Mengambil jalan untuk tidak menular penyakit tersebut. Kita di Selangor di wilayah keluarkan kenyataan khutbah hendaklah dipendekkan. Para jemaah yang nak datang melaksanakan solat Jumaat dianjurkan mengambil wuduk daripada rumah. Jadi itu antaranya lah kan. Antara kaedah dia. Selain daripada itu, air zam-zam lah. Dia adalah penawar bagi segala penyakit. Jadi siapa yang ada simpan air zam-zam dan sebagainya, kita boleh beramal. Kita minum, niatkan mudah-mudahan Allah Ta'ala pelihara sistem imun badan kita, sistem badan kita ini daripada terjangkit penyakit yang menular pada hari ini. Baik. Kemudian Nabi kata lagi, wallahi demi Allah, ma ala wajhil ardi ma'un syarrun min ma'in bi'ri biwadi barahud. Demi Allah, seburuk-buruk air yang ada di atas muka bumi Allah Ta'ala ini adalah di suatu lembah, yang mana di lembah itu ada satu perigi yang namanya Barahud yang berada di Qubah Hadramaut. Baik. Itu hadis berkenaan dengan Telaga Barahud. Ulama-ulama bahas berkenaan dengan kisah ini. Adakah sahih menceritakan tentang roh manusia ini bila mana dia mati, kalau dia di antara ahli syurga, duduk di Telaga Zam-Zam. Kalau dia termasuk daripada ahli neraka, maka dia duduk di Telaga Barahud tadi itu. Maka kalau kita lihat dalam satu hadis yang menyebutkan kepada kita bahawasanya anna fiha arwahul kuffar wal munafiqin wa hiya bi'run 'adiyatun qadimatun 'amiqatun fi falatin wa wadin muzlim. Maksudnya sesungguhnya pada Telaga Barahud itu terdapat roh-roh orang kafir dan munafik. Ia merupakan telaga yang berbahaya, dalam, lama, pada tempat yang jauh, dan wadi, iaitu satu tempat yang penuh dengan kegelapan. Hadis ni sidang jemaah yang dirahmati oleh Allah Ta'ala sekalian, yang mana sebenarnya disebutkan oleh Al-Qazwaini dalam Nurus Safir, Al-Akhbar Qannu Ashir oleh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Aidrusi, yang mana hadis ini dikomentar oleh para ulama termasuk daripada hadis yang tidak ada asas. Yang tidak ada asas. Maka hakikatnya berkenaan dengan benar ataupun tidak, roh seorang mukmin itu ada di Telaga Zam-Zam, roh orang beriman, roh orang yang kufar itu berada di Telaga Barahud. Kisah tersebut hanya dikatakan oleh Imam Zahabi sebagai suatu benda yang dihikayatkan. Sebab itu kalau kita tengok dalam kisah ini, Imam Zahabi mencermati dalam menyampaikan maklumat supaya statusnya bukanlah menjadi hujah secara qat'i, tetapi lebih kepada mau'izah, iaitu peringatan semata-mata. Bukan untuk kita pegang bila mana orang itu tidak beriman, dia punya roh pergi Telaga Barahud. Kita ada duit pun kita pergi Yaman, beli tiket. Aku rasa nak pergi sebutlah nama seorang-seorang kat sini kan. Dia pun tunggu tengah malam kan. Dia pun duduk dekat situ buat kemah apa ni semua. Tiba dia pun suruh nama. Telaga Zam-Zam memang tak ada harapan lah nak kena tangkap dengan polis Arab tu. Ni apa dia pula buat suruh-suruh nama kat sini kan. Boleh jadi Telaga Barahud dia kata nak seru nama lah. Orang yang paling kita nak seru mungkinlah mak dan ayah kita yang kita paling sayang. Dan dalam nak seru tu pun berdebar kan. Takut-takut menyahut dia kata kan. Hak tu tak kena.
Imam Az-Zahabi dia bawa kisah ini sekadar sebagai mau'izah, peringatan, tidak menjadi suatu pegangan secara qat'i untuk kita pegang. Memang roh orang-orang yang ditakdirkan masuk ke dalam neraka Allah Ta'ala, dihukum oleh Allah Ta'ala, berada di telaga Barahud, kerana tidak ada satu hadis yang sahih bercerita berkenaan dengan perkara tersebut. Sebab itu Imam Zahabi tidak menggunakan kalimah ruya, diriwayatkan, tetapi menggunakan kalimah wahukia, dihikayatkan, sebagai suatu hikayat sahaja. Macam kita lah, bila sebut berkaitan dengan kisah-kisah yang menjadi inspirasi kita kan kita selalu sebut hikayat sekian-sekian, hikayat sekian-sekian. Hikayat tu antara benar dengan tak benarnya kan? Contoh kalau kita tengok hikayat hidup Pak Pandi kan, ada ke Pak Pandi ni? Wallahu a'lam. Hikayat hang tuah dan sebagainya, benda tu antara benar dengan tak benar. Tapi sebagai suatu inspirasi untuk seseorang itu melakukan kebaikan, maka sebab itu Imam Az-Zahabi menukilkan kisah ini di dalam kitab beliau Al-Kabair. Sebab itu kalau kita tengok, Imam Zahabi sangat cermat dalam soal mengutarakan, mengenengahkan cerita tersebut supaya kita orang awam ni melihat. Sebab itu kita ni kadang-kadang bila soal benda-benda yang hal-hal yang berkaitan dengan kisah yang berada dalam kitab, kita jangan ingat orang kata dia ni apa ni, benda ni ada dalam kitab lah. Tak, kita kena tengok komentar ulama yang menulis kitab tersebut, apa pandangannya dengan kisah yang dinakalkan tersebut. Bukan kata terus menerus benda tu sahih, dia tak, yang mana dalam kitab semua betul tak. Kita kena baca komentar ulama berkenaan dengan benda tersebut. Jadi sebab itu Imam Zahabi dia tidaklah menjadi hujah secara qat'i kepada seseorang hanya sekadar niatnya mau'izah, peringatan semata-mata. Justru dari itu tidak ada masalah untuk kita ini mengambil kisah ini sebagai peringatan dengan syarat. Syarat dia apa? Kita tak jadikan dia sebagai dalil. Artinya hang nak tahu mak hang duk mana, neraka ke syurga, hampir telaga Barahud. Itu tak betul. Ini hanya sekadar sebagai suatu teladan untuk kita. Baik. Maka sebahagian daripada sahabat tabi'in berpendapat yang mana roh manusia ini dihimpunkan di satu tempat di bumi, yang mana kalau orang-orang yang jahat, orang yang maksiat, kufar dan sebagainya disebutkan di satu tempat yang namanya Sijin. Sijin, di satu tempat yang hina, yang duduk di bawah bumi, paling bawah sekali. Sijin ambil daripada perkataan sijnun yang bermaksud penjara. Artinya roh-roh orang kafir ini dipenjarakan di satu tempat. Sebab itu sidang jemaah muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, kalau kita lihat Imam Ibnul Qayyim sendiri ada menyebutkan dalam kitab beliau iaitu berjudul Ar-Ruh, berkenaan dengan roh-roh orang manusia ini. Kata Imam Ibnul Qayyim apa dia? Dia menyebutkan satu riwayat daripada Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, inna arwahal mu'minin tajma'u bil jabiyati wal arwahul kuffar tajma'u bi'ru barahud. Ini Imam Ibnul Qayyim sebut, sesungguhnya semua roh orang yang beriman dihimpunkan di satu tempat yang namanya Jabiyah. Di satu tempat yang namanya Jabiyah. Dan roh-roh orang kafir itu berada di satu lubang iaitu perigi yang namanya Barahud. Ini pun pandangan-pandangan yang agak diperbincangkan oleh para ulama. Oleh kerana itu saya suka ulang, apa yang dinyatakan oleh Imam Zahabi tadi bukanlah sebagai satu dalil yang qat'i untuk kita berpegang menyatakan roh-roh orang yang jahat itu berada di Barahud, roh orang-orang yang beriman itu berada di Telaga Zamzam. Tempat roh itu di mana dan sebagainya berdasarkan dalil yang sahih, semuanya atas kuasa dan pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi benda tersebut tidak timbullah masalah sidang Jumaat. Cuma kalau kita lihat dalam kisah ni sebenarnya moral yang nak dibawa kepada kita ni tuan-tuan, amanah macam mana pun kita, baik macam mana pun kita, banyak macam mana pun amalan kita, sekiranya kita ini bersifat
memutuskan silaturrahim sesama saudara kita, maka ia membawa kepada kecelakaan yang sangat besar. Berdasarkan hadis yang sahih itu, sebab Imam Zahabi menyokong kisah ini dengan dibawakan hadis riwayat Muslim dan Abu Daud, iaitu tidak akan masuk syurga seseorang yang memutuskan silaturrahim. Sebab itu nak putus silaturrahim ini mudah. Nak menautkan kembalinya adalah satu perkara yang sangat sukar lagi payah. Sebab kita faham hubung silaturrahim ini adalah dengan orang yang kita ni dah sedia baik dah. Kata Nabi, itu bukan hakikat menyambung silaturrahim. Kalau kita ni kalau pergi ziarah orang kawan kita yang dah baik-baik, kau pergi mana saja kita nak hubung silaturahim ni, ziarah menziarahi. Itu hari dia dah mai rumah kak ni, kak nak pergi rumah dia lah, kita buat kunjungan silaturahim dah. Itu disebut sebagai ukhuwah. Memperkuatkan lagi ikatan persaudaraan. Tapi silaturahim ni bentuknya macam mana? Bila seseorang itu bersifat tidak puas hati dengan seseorang, maksudnya orang tu dia anti, dia benci dan sebagainya, dia bertindak untuk menghubungkan atau menyambungkan hubungan itu semula. Contohlah kita dengan adik-beradik lama dah berkelahi, tak bertegur siapa. Kita dengan jiran tetangga lama dah tak puas hati dan sebagainya, kan? Tak bertegur siapa. Maka kita melakukan satu inisiatif ataupun jalan untuk berbaik-baik dengan dia. Dah tak kira lah dengan mula kita bagi salam ke, dengan mula kita memberikan hadiah ke dan sebagainya. Itu adalah usaha untuk menghubungkan silaturahim. Tapi dalam hal begini, berapa ramai orang boleh buat? Berapa ramai orang boleh buat? Susah nak buat. Kita pi nak berbaik-baik dan sebagainya, kita bagi makanan, orang kata agak bagi racun ke dalam ni kan. Nampak? Ni kadang-kadang nak hubung silaturahim ni bukan benda yang mudah. Nak putus, ya senang. Tapi ingat, bila mana kita ini ada sifat memutuskan silaturahim, kebaikan sesama mukmin ini, memutuskan ukhuwah sesama mukmin, dia menjadi asbab yang sangat besar dan bencana yang sangat besar bagi seseorang. Walaupun dia melaksanakan amal yang banyak, walaupun dia itu seorang yang jujur lagi amanah, disebabkan kerana sifat memutuskan silaturahim itu menjadi asbab Allah Subhanahu wa taala melaknat dan juga memurkai kehidupannya. Jadi sebab itu muslimin muslimat, kita kena hati-hati dalam soal sifat pemutus silaturahim ini. Mudah-mudahan kita dilindungi daripada sifat tersebut. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah masih ada masa lagi, kita akan terus kepada tajuk yang ke-24, muka surat 121, yang mana duduk di bawah tajuk dusta membawa kehinaan. Dusta membawa kehinaan. Dusta ni apa? Tipu, bohong. Apa lagi istilahnya kan? Maksudnya bohong lah, tipu. Sifat menipu, sifat dusta, ataupun senang cerita, dusta ini juga mewakili kepada sifat khianat. Dusta ini juga mewakili kepada sifat menyalahi janji. Dan dusta ini juga salah satu daripada ciri-ciri sifat kemunafikan. Sebab itu kita kalau orang hak suka berbohong ni, kita kata hang ni munafik betul, dia marah tak? Dia marah. Sebab apa? Sebab orang kita ni dipantang. Hang jangan mulut duk sedap-sedap kata aku munafik lah. Pasal dia tahu munafik ni tempat dia tak ada lain, neraka. Kalau kata hang ni jangan suka sangat membohong lah cakap, tu kiranya lembut lagi ya. Kan? Walhal sifat berbohong itu menjelaskan dia memiliki sifat munafik. Dia jelas memiliki sifat munafik. Bukankah Nabi SAW bagi tahu ayatul munafik thalath? Tanda orang munafik tu ada 3. Idza haddatha kadzaba. Bila mana dia bercakap, dia berbohong, Nabi kata. Bila diberikan kepada dia amanah, dia khianat. Dan bila mana dia berjanji, maka dia tidak menepati janjinya. Kan? Maksudnya apa? 3 hakikat sifat orang yang munafik itu Nabi sebut awal-awal. Idza hadatha kadzaba.
Bila mana dia bercakap, maka dia berdusta. Kata-kata dia tu tak ada benda yang betul. Kebanyakan yang disampaikan dan disebut itu adalah perkara yang merujuk kepada perkara dusta. Oleh kerana itu, sifat dusta ini dia memang membawa kehinaan bagi diri seseorang, sama ada di dunia bahkan di akhirat kelak, sangat-sangat menjadikan bencana buat diri dia, kerana dia termasuk dari kalangan mereka yang munafik. Baik, kalau kita tengok daripada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa iyyakum wal kadhib fa innahu babun min abwabin nar." Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya, dan jauhilah kamu daripada dusta, kerana ia merupakan dari pintu-pintu neraka. Allahu Akbar. Hadis ni diriwayatkan, disebutkan oleh Imam As-Suyuti dalam Al-Jami' As-Saghir, Khatib Al-Baghdadi di dalam Tarikh Al-Baghdad, dan Albani dalam silsilah ahadis da'ifah. Dan hadis ini dinilai sebagai satu hadis yang lemah, walaupun lemah tetapi ia boleh dijadikan sebagai targhib wa tarhib, sebagai satu perangsang untuk kita ini melakukan kebaikan, dan suatu khabar yang takut untuk membuatkan kita ini meninggalkan kejahatan tersebut. Maka Nabi pesan pada kita, wa iyyakum, berhati-hatilah kamu, waspadalah kamu, jauhilah kamu daripada sifat apa? Kadzib, iaitu berdusta. Kerana apa? Kerana dusta itu di antara salah satu pintu daripada pintu-pintu neraka. Maksudnya, asbab seseorang itu akan dihumbankan masuk ke dalam neraka Allah Ta'ala tidak lain tidak bukan ialah bila mana hidupnya penuh dengan kedustaan dan penipuan. Sebab itu kita ni sidang jemaah yang dirahmati oleh Allah Ta'ala sekalian, semua dari kita ni, semua kita tak suka kita didustai dan kita ditipu, dibohong. Siapa orang yang suka? Saya memang rasa senang kalau orang tipu saya. Siapa? Tak ada. Sifat menipu ni tak ada orang yang senang. Tak ada orang yang senang. Bila mana kita ni lihat, kalau kita ini tak senang ditipu oleh orang, maka kita ingat orang senang ke kita tipu dia? Dah, sama aja. Sebab itu orang yang beriman ni dia akan lihat perkara yang dia tak suka, sama juga dilihat orang lain juga tak suka dengan perkara tersebut. Kalau dia tak suka dia ditipu, maka dia juga kena tahu orang lain juga tak suka dia ditipu. Sebab itu kita kena cakna dalam soal ni. Kerana itu Nabi kata, berhati-hati kamu, waspada kamu daripada bersifat dusta. Tapi dalam masyarakat kita hari ni, dusta ni dalam hidup dia dah jadi perkara biasa. Perkara biasa. Kan saya sentuh dulu kan, kita ni biasa dusta bila kita duk selalu guna kalimah 3 huruf ni, OTW, on the way. Kita tak nampak benda tu satu bentuk pendustaan. Apa salahnya bagi tahu? Saya belum bergerak lagi ni, saya lagi bergerak saya bagi tahu lah. Saya dekat rumah lagi ni. Apa salah? Kalau nak marah pun marahlah. Paling tidak kita ni tak buat dusta. Ni dak siap pun belum lagi, mandi pun tak lagi. Hang kat mana ni? Aku tunggu lama ni. Tunggulah saya, aku ni on the way ni. Tak atas katil lagi ni. Kadang yang kata duduk kedai lagi ni, janji dengan orang sekian-sekian dan sebagainya. Kejap lah, on the way. On the way apa? Mi pun belum on the way lagi, baru order mi. Nak cerita kadang-kadang kita ni kalimah tu dah jadi suatu perkara biasa. Sebab itu bila mana kita ni dah biasa berdusta dan berdusta, maka dikhawatiri kita termasuk dari kalangan hamba-hamba Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala telah catat dan Allah Ta'ala telah tetapkan orang ini memang orang yang suka berdusta. Wal'ayazubillah. Sebab itu kita minta berlindung daripada kalam yang keluar daripada mulut kita ini adalah satu perkara yang dusta. Itu satu. Kita suka cakap benda yang tak selari dengan perbuatan kita. Yang kedua, kadang-kadang kita ni duk rajin sebar cerita dan berita-berita dusta kadang-kadang. Hari ni tentang soal virus COVID ni, kan? Orang dah dalam keadaan takut dah.
Tiba-tiba sampai mesej bagi tahu surah Al-Falah Taman Cempaka di kuarantin. Siapa pula ni kan? Maksudnya benda tu dalam benda yang sahih tak ada, tapi orang duk sebar benda-benda ketakutan kan, bagi tahu kan. Contoh kata seorang penceramah didapati positif, nauzubillah lah tuan-tuan. Sekian. Boh, nama penceramah tu sekian. Tiba hari tu penceramah tu datang. Mana pergi semua orang ni? Rupa nama antara orang yang dikategorikan sebagai kena virus ni. Dah pakat jemaah takut, kata ni tak boleh ni. Sekali dia buka mulut je, duk cakap, pum, dia punya virus tersebar kan. Astaghfirullahalazim. Ni benda-benda yang dikatakan berita-berita dusta ni, jangan kita duk sebarkan. Sebab itu bila kita ni dah sekali berdusta, orang tahu kita dusta, mungkin ada orang boleh terima lagi, mungkin tu kesilapan dia. Tapi bila dah acap kali dia sampaikan tu memang dusta, apa yang dikata selepas daripada tu agak-agak orang nak terima dah? Tak ada orang nak terima dah. Sebab itu bila mana kita bercakap tu, biar kita fikir yang mana benda yang kita cakap tu satu betul ataupun tidak. Yang kedua, dalam soal kita memberikan janji dan sebagainya, itu juga perlu kita amati dan perlu kita cermati, adakah kita boleh laksanakan dia. Tapi kadang-kadang orang kita ni dalam soal menyalahi janji termasuk daripada dusta ini juga, yakni dia suka menggunakan kalimah insya-Allah. Walhal dia memang tahu dia tak boleh, tapi dia kata insya-Allah. Sebab itu orang kita jangan salahkan kadang-kadang bila orang sebut insya-Allah, dia kata apa? Hang jangan main-main, sebutlah betul-betul insya-Allah ni. Betul tak betul ni? Insya-Allah. Cakaplah betul-betul. Sedangkan kalimah insya-Allah tu sebenar lagi kuat daripada janji. Kerana kita melibatkan nama Allah dalam soal perkara tersebut. Kak boleh datang tak nanti ni? Saya harap agak-agak kak datang. Insya-Allah. Kalau tak boleh, bagi tahu awal. Melainkan ada perkara-perkara aral yang melintang. Bila mana waktu-waktu yang dijanjikan itu tiba-tiba ada emergency sebagainya. Hak tu tak ada masalah lah, bagi tahu. Tapi awal-awal memang dia cadang. Malah lah nak pergi. Awal-awal dah. Tapi dia bagi harapan pada orang tu dengan kata apa? Insya-Allah. Hak ni tak kena, hak ni tak betul. Dia juga termasuk daripada dusta. Sebab itu orang kita hari ni dia allergic kalau orang bila kata janji insya-Allah. Dia hang ni janji Melayu ke janji apa? Sampai tahap janji Melayu ni orang tak percaya. Jangan salahkan orang lain, salah kita juga. Kan? Orang kata inilah satu penghinaan kepada bangsa Melayu. Tak, yang menghina bangsa Melayu tu sendiri siapa? Diri kita. Sebab kita tak jaga martabat dan juga yang disebut sebagai integriti yang ada pada bangsa Melayu tu sendiri. Soal janji kita tak pernah nak tepati. Soal bercakap kita selalu berbohong, kona sana kona sini dan sebagainya. Apa masalahnya kita sampaikan perkara yang betul? Ni kadang-kadang benda ni pun sama juga, 2 kali 5. Ustaz tak ustaz pun sama je dia kan. Kadang tak boleh nak mai datang kuliah dan sebagainya, bagilah tahu. Ini dah kadang-kadang lah minit kata minta maaf ni jalan jam sebagainya. Ada orang boleh kata macam tu? Saya sidang jemaah yang dimaksud sekalian, kalau kata pi mana pun, kalau jalan jam, saya habaq pada AJK kan, saya lewat sikit tak apa ke? Dia kata tak apa ustaz, lewat pun datang lah. Ni kadang-kadang saya tengok setengah-setengah, kadang Allahu Akbar, sedih kena ada perubahan kan. Kalau kata tak boleh datang, bagi tahu awal lah kan. Bagi tahu awal, kata boleh, yang mana ahli jawatan kuasa cari pengganti. Tak adalah orang duduk saja kan. Bila dah duduk saja, orang kita ni kalau berdua, dia tak duduk saja membawangnya. Dia mesti membawangnya kan. Ni pula kalau kata lagi ramai lagi sedap kan. Lagi sedap. Jadi sebab itu sidang jemaah kan, benda ni kita kena jaga integriti. Maksudnya apa? Kepercayaan orang kepada kita. Sebab bila mana kita ini bersifat dengan sifat dusta, maka dusta itu hakikatnya akan membawa kepada kehinaan. Oleh kerana itu Nabi ingatkan kita, berhati-hatilah kamu, waspadalah kamu daripada sifat dusta, kerana dia sebagai salah satu pintu daripada pintu-pintu ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Baik, pedoman dan iktibar hadis, wallahu alam bisawab. Insyaallah kita akan bahas pedoman dan iktibar hadis ini pada pertemuan yang akan datang jika diizin oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang baik itu hanya dari Allah.
kurang dari kelemahan saya sendiri, mohon maaf. Terkasar bahasa, tersilap kata, juga mengambil masa yang lebih daripada sidang Jumaat sekalian. InsyaAllah, sebelum kita tangguhkan majlis kita pada pagi ini, di sini ada permintaan daripada jemaah kita untuk sama-sama kita berdoa. Mohon agar saudara Muhammad Faris Imran bin Hamdun yang akan menjalani prosedur jantung di IJN pada hari ini, mudah-mudahan diberikan kemudahan dan diberikan kesihatan insya-Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وتقضي لنا بها من جميع الهاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في هذه الحياة وبعد الممات. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وألبسنا بلباس الصحة والعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فرج هم المحمومين، ونفس كرب المكروبين، وقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وألبسنا بلباس الصحة والعافية يا رحمن يا رحيم. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة ما ظهر منها وما بطن. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرهوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا. ربنا زدنا علما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة
الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا منكم. InsyaAllah kita tangguh dulu dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallah bihamdik Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Hadza billahi taufiq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.